Assalamualaikum dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di bernama Radio 24 93.9 MHz di Lembah Kelang, juga 107.5 di selatan tanah air. Kita kembali dalam program Bicara Negara. Hari ini kita bersiaran bersama dengan Ustaz Idris Sulaiman, Wakil Sekretariat Ilmuwan Malaysia atau ILMU, akan membincangkan topik hari ini, kewajipan dan hak pemerintah, kewajipan dan hak rakyat, edisi Khamis 7 Februari 2013. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, hari ini kita nak membincangkan topik yang telah pun kita angkatkan, kewajipan dan hak pemerintah serta kewajipan dan hak rakyat. Silakan Ustaz. Ya, insya-Allah itu seperti mana yang dijadualkan dan itulah tajuk yang diberikan untuk kita bincangkan pada hari ini. Berkenaan tentang apakah kewajipan dan juga hak pemerintah dan apakah juga kewajipan dan juga hak rakyat. Bagaimanakah hubungan ataupun interaksi di antara pemerintah serta rakyat? Apakah tanggungjawab serta kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua belah pihak, iaitu daripada pihak pemerintah, pemerintah sebuah negara, serta daripada pihak rakyat itu sendiri, iaitu rakyat di sesebuah negara. Dan Ustaz, bercerita tentang hak dan juga kewajipan seorang pemerintah ini ataupun pemimpin, ada firman dalam surah An-Nisa ayat ke-59 mengatakan taatilah Allah dan juga taatilah Rasul serta ulil amri, yakni pemerintah daripada kalangan kamu. Ya, memang apabila kita nak membincangkan tentang hubungan di antara rakyat dan juga pemerintah, hakikatnya masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Kalau kita lihat daripada sudut pemerintah, mereka secara umumnya berkewajipan untuk memelihara agama Islam, memelihara kaum muslimin, menegakkan syiar-syiar Islam seperti sembahyang selima waktu, mendirikan solat fardu secara berjemaah, mengumandangkan azan, khutbah serta menjaga perayaan-perayaan Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidil Adha, serta menguruskan jemaah haji untuk mereka mengerjakan rukun Islam yang kelima. Itu dari segi daripada pihak kewajipan daripada pihak kerajaan lah. Di samping juga menegakkan hukum hakam Islam, ia menguruskan harta zakat, memerintah secara adil secara umumnya, dan juga menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu dari sudut, saya kira itu sedia maklumlah dari segi kewajipan pemerintah di sebuah pemerintah Islam, di sebuah negara Islam. Dan Ustaz, kalau boleh ceritakan sedikit supaya ramai yang sedang mendengar sekarang ini tentang ciri-ciri ataupun zaman pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup bermasyarakat di Kota Madinah dengan banyak anutan yang berbeza, juga suku kaum yang berbeza pada masa itu. Ya, apabila saya lebih gemar apabila kita menyebutkan tentang hubungan antara rakyat dengan pemerintah, saya lebih suka kalau kita fokus sebenarnya, kerana apabila kita membincangkan tentang hubungan rakyat dengan pemerintah, kebiasaannya fokus itu lebih diberikan kepada apakah kewajipan dan juga tanggungjawab pemerintah. Dan saya merasakan seolah-olah di sini ada ketidakseimbangan apabila kita membincangkan topik-topik seperti ini. Kerana kita seolah-olah lupa bahawa rakyat, iaitu orang-orang Islam di sebuah negara Islam, hakikatnya mereka juga mempunyai kewajipan-kewajipan yang mereka perlu laksanakan terhadap pemerintah mereka. Jadi ini tak bererti bahawa hanya pemerintah sahaja yang ada kewajipan, dan hakikatnya kita nak tegaskan bahawa hakikatnya rakyat juga ada kewajipan seperti mana disebutkan tadi surah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa tadi, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Jadi nak kata bahawa hakikatnya rakyat juga perlu mengetahui apakah peranan yang mereka perlu lakukan. Dan ramai sekarang kalau kita tengok dalam konteks masyarakat, ramai yang mengukung, ramai yang mempersenda, ramai yang menidakkan. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang ataupun seorang rakyat yang bertanggungjawab, pada pendapat Ustaz dan juga yang sepatutnya dalam agama kita ni bagaimana? Ini yang kita kata, apabila apa juga timbul perselisihan, khususnya dalam bab-bab yang membabitkan perkara yang sebegitu penting, iaitu hubungan rakyat dengan pemerintah, ini hakikatnya perkara yang cukup penting.
Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah pun mengatakan bahawa fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul, sekiranya kamu berselisih di dalam sesuatu perkara, dalam apa juga perkara, apatah lagi perkara besar seperti ini, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran, dan juga Rasulullah, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat dalam agama kita secara umumnya menetapkan bahawa rakyat juga bertanggungjawab dari sudut mentaati pemerintah, bekerjasama dengan pemerintah, membantu ya di dalam hal-hal kebaikan seperti mana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Taatilah di dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan, dan jangan kita tolong-menolong di dalam hal kejahatan dan juga permusuhan. Nasihat menasihat, kerana ini termasuk dalam konsep umum, apatah lagi dalam hubungan rakyat dengan pemerintah. Dan Ustaz, ramai yang akan mengatakan begini, alah, ini pemimpin yang saya tak nak pilih, saya tak nak taat dekat dia ni, dia tak layak menjadi pemimpin saya. Ada atau tidak konteks dalam Islam yang mengatakan tidak boleh, dia adalah pemimpin kalian, kalian harus taat kepada pemimpin anda, dan beliau mempunyai kewajipan beliau kepada kalian? Ini juga saya ingat kadang-kadang apabila kita membincangkan tentang topik-topik yang sebegitu penting ini, kadang-kadang kita ni agak mengecewakan bagi saya lah, saya secara peribadi agak mengecewakan, kerana kadang-kadang kita banyak terikut dengan gaya pemikiran orang barat sebenarnya, khususnya dengan adanya sistem pemerintahan demokrasi yang mana dia memberikan sedikit sebanyak kebebasan, yang mana kalau kita perincikan sebenarnya dia bukannya semua yang apa yang dibawa dalam demokrasi itu menepati apa yang ditetapkan oleh agama. Bahkan dari dalam banyak perkara adanya pencanggahan. Jadi apabila sebut apakah kita boleh keluar daripada ketaatan pemerintah, hakikatnya saya ingin berterus terang mengatakan bahawa kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak membenarkan. Hari ini saya berbesar hatilah untuk kita bacakan, untuk kita renung sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi, fa innahu man faraqa al-jama'ah shibra famat illa mata maitatan jahiliyah." Barang siapa melihat sesuatu yang dibencinya pada pemerintahnya, hendaklah dia bersabar terhadapnya. Kita lihat apakah yang disarankan oleh Rasulullah kita, junjungan besar kita. Hendaklah dia bersabar terhadap dia. Sesungguhnya barang siapa yang keluar daripada jemaah, iaitu jemaah orang Islam, ya, rakyat orang Islam di sebuah negara Islam, ya, walaupun sebanyak sejengkal, Rasulullah kata, lalu dia mati dalam keadaan gitu, yakni dia mati tanpa dia taat kepada pemerintah, dia keluar daripada jemaah orang Islam, sungguh dia telah mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi ini saya ingat cukup perkara yang cukup berat yang perlu kita ambil perhatian, dan perlu kita ambil peduli, dan lebih penting lagi yang perlu kita praktikkan, ya, agar dia menepati kehendak syarak. Dan Ustaz, sekarang kita tengok ni seolah-olah menjadi satu trend ataupun satu kemestian. Tidak ada rasa tak puas hati, okey, kita buat demo, kita buat piket, kita buat bantahan secara besar-besaran tanpa memikirkan apa yang sebenarnya boleh dilanjutkan secara jangka panjang dan sebagainya. Pada pendapat ataupun pandangan Ustaz yang arif tentang keagamaan ini, adakah ini dibenarkan ataupun macam mana Ustaz? Itulah seperti mana ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu berselisih dalam apa juga perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi persoalan kita, apakah kita membantah secara terang-terangan, ya, kita melakukan demonstrasi jalanan dan sebagainya, kita mengangkat banner-banner menyatakan bantahan kita, ketidakpuashatian kita. Kita apatah lagi dalam banyak peristiwa, dalam banyak contoh yang dapat kita berikan, berlakunya caci maki, menghina, mempersendakan, merendahkan pemerintah. Apakah ini bertepatan dengan syarak atau tidak? Jadi ini saya kira kita patut jawab secara jujur. Dan dalam hal ini saya juga ingin menyebutkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih, di mana Salamah bin Yazid al-Ju'afi, seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqahum." Apakah kalau sekiranya kami diperintah oleh pemerintah yang meminta supaya kami tunaikan hak mereka, iaitu supaya taat kepada mereka, wa yamna'una haqqana, sedangkan mereka tidak memberikan kami sebagai rakyat
hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada kami. Ya, fama ta'muruna, apakah yang patut kami lakukan? Kita lihat. Dia bertanya tentang Rasulullah, tentang apa yang perlu dilakukan terhadap pemerintah yang dilihatnya zalim, ya, yang tidak menunaikan hak rakyat. Maka Rasulullah, kita lihat apa jawab Rasulullah. Isma'u wa ati'u, taat dan dengar dan taat. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Kerana sesungguhnya mereka bertanggungjawab di atas tanggungjawab kamu, di atas tanggungjawab mereka, dan kamu bertanggungjawab di atas tanggungjawab kamu. Dengan erti kata, pemerintah akan bertanggungjawab di atas tanggungjawab mereka. Sama ada mereka adil ataupun zalim, ya, mereka akan terima akibatnya. Sekiranya adil, mereka akan mendapat pahalanya. Sekiranya zalim, mereka akan mendapat dosanya di sisi Allah. Tapi persoalan dia, kita juga mempunyai tanggungjawab kita, iaitu untuk dengar dan taat walaupun mereka zalim. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah secara terus terang mengatakan bahawa tasma'u tuti'ul amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Hendaklah kau mendengar dan taat kepada pemerintah walaupun dia memukul belakangmu dan dia mengambil hartamu. Fasma' wa akhadha, dengar dan patuh. Maknanya sehingga begitu Rasulullah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, seolah-olah tidak memberi apa juga ruang untuk kita keluar daripada ketaatan pemerintah. Dan kehendak baginda Rasulullah sendiri mengatakan wajib kita mentaati pemimpin itu sendiri. Baik, Ustaz, kita bersama dengan Encik Zaini di talian. 4.32 media petang, kita kembali dalam diskusi Bicara Negara bersama dengan Ustaz Idris Sulaiman yang akan membicarakan hak dan kewajipan pemimpin, hak dan kewajipan rakyat. Anda boleh hubungi kami di 0326927939. Ustaz, kita jawab soalan ataupun persoalan yang dianjurkan oleh Encik Zaini sebentar tadi. Berkenaan tentang soalan yang dia ajukan tadi, saya ingat sebelum saya menjawab soalan itu, ada beberapa perkara yang saya nak tarik perhatian yang bertanya dan juga insyaAllah para pendengar, tentang apabila disebutkan sahabat Ali bin Abi Talib, kita diwajarkan, ya, kita diajar supaya jangan kita mengatakan karramallahu wajhah, semoga Allah memulihkan wajahnya. Walaupun itu memang kita mendoakan begitu, tetapi apabila disebutkan namanya, cukup dengan kita mengatakan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Kerana seperti mana kita menyebutkan siapa juga nama sahabat, apabila kita sebut je nama sahabat, mana-mana sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal ke, ya, Sayyidina Uthman ke, kita akan mengatakan radhiyallahu an. Maka begitu jugalah apabila kita sebutkan nama sahabat Ali bin Abi Talib, kita jangan khususkan dia dengan apa juga gelaran yang tertentu seperti karramallahu wajah ataupun yang lain. Tapi sebaliknya kita berlaku adil dengan para sahabat semua, dengan apabila disebut nama mereka, cukup dengan kita mengatakan radhiyallahu an. Kerana hakikatnya istilah karramallahu wajah ini adalah satu istilah khas yang telah dibawakan oleh mereka yang berfahaman Syiah. Jadi kita khawatiri tanpa kita sedar, kita terjebak di dalam perangkap mereka dengan kita memberikan gelaran yang khas, seperti mana orang Syiah yang memberi gelaran yang khas kepada Sayyidina Ali, kerana mereka memang berfikiran begitu, bahawa mereka mengangkat Sayyidina Ali melebihi para sahabat yang lain, bahkan melebihi Sayyidina Uthman secara khasnya, melebihi Sayyidina Umar Al-Khattab, melebihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman, mereka lebih tinggi kedudukan mereka berbanding dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi itu satu. Dan kembali kepada persoalan yang diajukan tentang peristiwa peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu anhuma, di dalam peperangan Siffin dan juga Jamal. Dan yang bertanya tadi, ya, Cik Zaini rasanya, dia mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah apabila dia mengambil tampuk pemerintahan khalifah, dia di atas mimbar mengatakan tentang wajibnya umat Islam melaknat Sayyidina Ali. Saya ingat ini cukup kenyataan yang sangat berat dan bahaya. Kerana jelas di situ adanya ciri-ciri Syiah. Kerana kalau kita lihat orang Syiah, mereka cukup benci dengan Sayyidina Muawiyah. Jangan nak kata benci, bahkan mereka menghukum Muawiyah dengan berbagai cacian dan makian, bahkan sehingga menghukumnya sebagai orang kafir, seperti mana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga isteri Rasulullah yang tercinta, iaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma.
Jadi ini di antara syubhat mereka, dakwaan dusta mereka bagi nak memburukkan lagi image Sayyidina Muawiyah. Mereka mendakwa bahawa Sayyidina Muawiyah mengatakan tentang perlu wajibnya kita melaknat Sayyidina Ali. Jadi ini adalah satu dusta. Apapun kita mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berkatalah dengan benar. Tunjukkan bukti kamu sekiranya kamu berkata benar. Di manakah buku-buku hadis ataupun buku-buku riwayat yang ada membuktikan bahawa Sayyidina Muawiyah telah berkata begitu dengan sanadnya dan juga matannya yang kedua-duanya disyaratkan supaya sahih. Apabila beritanya sahih, sanadnya sahih, baru kita boleh terima. Selagi tidak, maka kita tidak boleh menerima khabar-khabar yang kita tidak tahu hujung pangkalnya, kebenarannya atau tidak. Adapun tentang persoalan tentang dakwaan yang mengatakan bahawa kejatuhan Uthmaniyah oleh British telah dibantu oleh gerakan yang dikatakan sebagai Wahabi. Dan ini saya ingat dia adik-beradik dengan dakwaan yang pertama tadi, di mana kita kata qul hatu burhanakum, berikan bukti kamu. Manakah bukti yang menunjukkan bahawa apabila dikatakan kerajaan Wahabi dia merujuk kepada kerajaan Arab Saudi. Jadi kita kata mana bukti yang menunjukkan sebegitu. Selama mana tidak ada bukti, maka kita tidak boleh menerima. Kerana ini asas kita sebagai seorang Islam. Apabila kita nak terima apa juga berita, apa asas kita? Seperti mana dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba' fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang seorang fasik membawa satu berita, seorang yang kita tidak tahu sejauh mana kesiqahan dia, sejauh mana kita boleh percaya dia. Adakah dia seorang yang amanah? Adakah dia seorang yang tepat di tangan dia? Maka Allah mengatakan fatabayyanu, maka hendaklah kamu memastikan kabar berita yang dibawakan itu. Ya. Okey, Ustaz, tadi ini apa yang Ustaz kupaskan sebentar tadi, soalan daripada Encik Zaini, saya faham itu berkaitan dengan kononnya mengatakan ada pemerintah yang bersekongkol dengan pihak yang lain untuk menjatuhkan satu-satu kerajaan yang lain. Dan apa pandangan Ustaz ataupun apa yang boleh Ustaz kongsikan, kupaskan bersama dengan kami alasan yang digunakan pakai oleh sesetengah rakyat ini untuk menentang kerajaan, Ustaz? Apa juga alasan yang digunakan pakai oleh kebanyakan ataupun segelintir rakyat untuk mengadakan demonstrasi dan menentang kerajaan, larangan yang ada dalam Islam ini untuk rakyat mengeji pemerintah itu sendiri? Mereka sering kali kita dengar alasan yang digunakan pakai untuk menentang sebuah kerajaan Islam. Alasan yang cukup popular, yang sejak zaman berzaman yang digunakan adalah kerana kerajaan zalim, kerana kerajaan tidak memerintah dengan hukum Islam. Juga tidak kurang alasan yang mereka menggunakan atas alasan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka berhujah dengan hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dimungkarnya dengan tangannya, mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, maka sekiranya dia tak mampu maka dengan mulut. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Sekiranya dia tak mampu maka hendaklah dengan hati, hendaklah dibenci kemungkaran itu dengan hati. Wa dhalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi ini antara syubhat-syubhat mereka. Maka kita kata ini satu salah faham paling tidaknya lah. Kita nak berbaik sangka dengan mereka. Kita mengatakan mereka ni salah faham di dalam mentafsirkan nas-nas Al-Quran. Kerana kita sebagai seorang Islam, seperti mana Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam, amalkanlah Islam itu secara menyeluruh. Maka apabila kita nak melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kita kena melihatnya secara menyeluruh. Jangan kita ambil satu bahagian dan kita tinggalkan yang lain. Kita ambil satu ayat, kita tinggalkan yang lain. Maka ini bukan sifat seorang yang beriman. Jadi kembali kepada persoalan tentang kezaliman pemerintah. Kita dah sebutkan dalil-dalilnya. Kita dah sebut dalil daripada Al-Quran dan kita dah sebut dalil daripada hadis. Apakah syarak membolehkan kita keluar menentang? Kita dapati bahawa syarak tidak memberi apa juga ruang. Sebaliknya syarak mengatakan menuntut supaya kita bersabar. Bahkan kalau kita lihat daripada satu sudut yang lain, kita percaya bahawa setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ada sebabnya. Maka kalau kita melihat bahawa kerajaan itu zalim,
kita perlu ada keinsafan. Kenapa Allah menguji kita dengan seorang pemerintah yang zalim? Itu kalau dia zalim. Ya. Kalau dia tak zalim, maknanya itu kita sudah mendustakan kerajaan yang adil dengan zalim, itu lebih teruk. Lebih teruk. Maka kita kata seperti mana ulama-ulama salaf kita mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti mana keadaan kamu, begitulah pemerintah kamu. Jadi kita nak kata bahawa pemerintah yang datang ni, yang dikatakan zalim, mereka datang daripada rakyat itu sendiri. Jadi seorang pemerintah itu dia mencerminkan rakyat sebenarnya. Dan hakikatnya tanpa kita sedar, kalau kita katakan bahawa pemerintah itu zalim, tanpa kita sedar kita sedang mengatakan bahawa kita juga zalim. Kerana rakyat pemerintah tu dia lahir daripada rakyat itu sendiri tanpa kita sedar. Okay. Ustaz, kita bersama dengan Cik Azman di talian. Terima kasih Cik Azman. Silakan Ustaz. Kembali tentang persoalan demokrasi tadi. Saya ingat kita semua setuju dan sepakat mengatakan bahawa demokrasi ini adalah hasil daripada produk orang kafir barat. Bahkan kita nak jelaskan bahawa bukan saja kafir barat, bahkan kafir barat Yahudi. Jadi ini adalah produk mereka yang mereka jaja di serata dunia, bahkan di negara-negara Islam. Bahkan seperti mana yang dapat kita lihat baru-baru ini, di mana negara-negara Islam diserang, diperangi dengan tentera dan juga berbagai senjata yang canggih atas alasan untuk nak menjaja demokrasi. Jadi ini hakikatnya demokrasi ini adalah agama, seakan-akan macam agama Secara halus. Ya. Jadi ini yang perlu kita ambil perhatian, nak mengatakan bahawa demokrasi ini bukan daripada Islam. Jadi mungkin ada yang bertanya, kalau kita tak beramal dengan demokrasi, kita nak beramal dengan apa lagi? Ini juga satu soalan yang kita kata tak patut. Kita kata kita sepatutnya dalam apa juga keadaan kita sentiasa beramal dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Maka persoalan, apakah Al-Quran dan Sunnah tidak menunjukkan kepada kita cara untuk kita nak memerintah? Dan ini jelas satu dakwaan yang cukup beratlah. Pastinya Quran dan hadis itu dibawa untuk sebagai panduan hidup kita secara umum, apatah lagi dalam urusan pemerintahan. Dan kalau kita lihat dalam hadis Bukhari dan Muslim, jelas di antaranya hadis yang kita telah bacakan tadi, ia membabitkan tentang cara pemerintahan, hubungan antara rakyat dan juga pemerintah. Cuma kita nak kata memang kita tak nafikan bahawa realiti negara kita pada hari ini, yang mana demokrasi sudah menjadi sistem yang diguna pakai. Dan kita faham juga ini kerana dia ada asal usulnya, dia bukan tiba-tiba dia datang. Dia boleh kita kata dia adalah hasil daripada kesan penjajahan. Ya. Kesan penjajahan. Dan tadi Ustaz, selain daripada soalan yang ditanyakan oleh Encik Azman tu, tadi katanya hak, kewajipan dan juga tanggungjawab kerajaan dan juga rakyat, katanya ini adalah satu sistem yang bersilang sebenarnya. Patut kita kembali kepada Khulafa' Ar-Rasyidin, ataupun bagaimana sistem yang bagaimana selain daripada sistem demokrasi yang patut kita ada dalam negara kita yang majmuk ini. Bagi saya, sistem yang ada yang kita terpaksa guna pada hari ini. Kerana kalau kita nak kata kita kena tukar sistem kepada sistem Islam hari ini juga, kita kata itu jelas satu saranan yang tak praktikal, bahkan hampir kepada mustahil. Kerana persoalan kita, apakah kita sudah bersedia dari segi ilmu dan juga kefahaman, ya, siapakah ulama-ulama yang mampu memimpin kita di dalam sistem Islam yang kita cuba ketengahkan. Di manakah ulama'nya? Jadi duka citanya kalau kita lihat ulama-ulama seakan-akan tak ada di negara kita secara khasnya. Ulama yang betul-betul ulama yang mampu memimpin umat Islam di Malaysia untuk membawa sistem Islam, untuk kita dapat mempraktikkan agama Islam dengan kata-kata yang sebenar. Jadi duka ceritanya masih kita tak nampak, ya, tapi apa yang ada adalah ilmuwan-ilmuwan agama yang banyak menggunakan agama, duka ceritanya, untuk kepentingan parti-parti politik mereka. Jadi akhirnya agama digunakan semata-mata untuk kepartian, untuk menyemarakkan permusuhan dan perbalahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Jadi ini yang kita kata. Jadi akhirnya kita kata kita terpaksa gunakan demokrasi itu atas alasan darurat. Ya. Jadi walau bagaimanapun kita katakan, walaupun darurat, tapi hal ini tidak bererti bahawa kita boleh masuk terus menjerumuskan diri kita di dalam bakul demokrasi dan kita menghalalkan semua, ya, atas alasan demokrasi, atas alasan kebebasan bersuara dan sebagainya. Jadi ini kata, adakah begitu sampai sekali? Ya, kita kata tidak, ya. Al-darurah tuqaddar biqadariha. Hendaklah kita beramal dengan darurat itu sekadar yang perlu sahaja.
Ya, ada pun yang mana yang dapat kita tegar, kita elak, kita kena elakkan. Maka seperti mana kita nak mencaci maki kerajaan dan sebagainya, sama sekali kita kata tidak boleh. Ya, begitu juga dengan demonstrasi, ya, melakukan huru-hara dan sebagainya. Ini semua tidak boleh, tidak dibenarkan oleh syarak. Maka jangan kita nak berhujah dengan demokrasi untuk membolehkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak seperti itu. Ya. Dan Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok pasal bercerita tentang hak dan juga kewajipan rakyat, ramai juga rakyat ni akan bercerita, saya ada hak. Haknya begini, Ustaz, bila kita buka Facebook ataupun laman sosial, blog dan sebagainya, ramai yang mengeji dan memberikan aib kepada pemimpin-pemimpin ni. Jadi saya difahamkan juga bahawa ada sabda daripada baginda Rasulullah yang mengatakan tidak dibenarkan membuka aib pemimpin sekalipun ataupun rakyat ataupun ahli keluarga di khalayak ramai. Silakan Ustaz, pencerahan. Jadi ini di antara syubhat-syubhat yang juga digunakan. Kita seakan-akan lebih beriman, berpegang dengan agama demokrasi daripada agama kita Islam itu sendiri. Jadi banyak dalam keadaan kadang kita mengatakan, ini hak saya, ini hak saya. Persoalan, adakah benar itu hak anda? Allah telah memberikan kepada kita mulut dan lidah untuk berkata-kata. Tapi apakah kita nak mengatakan kita boleh berkata dengan apa juga perkataan? Apakah kita boleh berkata dengan perkataan-perkataan maksiat? Apakah kita boleh berkata dengan perkataan-perkataan bid'ah? Apatah lagi, apakah kita boleh berkata dengan perkataan-perkataan yang membawa kepada kekufuran dan juga kesyirikan? Maka kita harus jelas, kita berterus terang mengatakan bahawa sama sekali tidak. Hak ataupun apa yang kebebasan yang diberikan kepada kita pasti ada dia punya batas-batasnya, ya, yang ditentukan oleh syarak itu sendiri. Maka menyebutkan tentang keaiban pemerintah, menyebutkan jangan kata pemerintah, keaiban rakan kita sendiri pun sama sekali tidak dibenarkan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu lahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang saudara se-Islam dia, Allah akan menutup aib dia di akhirat kelak. Apatah lagi kalau aib pemerintah, yang mana kalau kesan keburukan kita membuka aib rakan kita tidak semana, tidak seberapa kalau nak dibandingkan kalau kita membuka aib seorang pemerintah negara. Jelas kesan buruknya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat kalau kita membuka. Maka kerana itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, ya, secara jelas mengatakan bahawa kalau di dalam membabitkan tentang kita nak menasihati pemerintah, jangan sekali-kali kita lakukan di khalayak ramai. Kerana itu bukan nasihat, tetapi sebaliknya itu adalah membuka aib dia, ya. Seperti mana kita tidak suka supaya orang nasihat kita secara terang di atas mimbar, ya. Hakikatnya pemerintah tu manusia juga. Pastinya dia tidak akan suka orang bercerita tentang keburukan, keaiban ini di hadapan orang atas alasan itu nasihat. Itu bukan nasihat, itu pun nasihat. Ya, seperti mana dalam hadis yang juga sahih di mana Rasulullah SAW mengatakan bahawa man arada an yansah lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka janganlah dia membuatnya di khalayak ramai. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu bih. Tetapi sebaliknya hendaklah dia mengambil tangan dia dan dia melakukannya secara tertutup, ya, menasihat dia secara tertutup. Fa in qabila min, sekiranya dia terima, fadak, maka itu yang kita kehendaki, itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladhi alayhi. Kalau dia tak terima, apa yang pasti kita telah tunaikan tanggungjawab kita menasihati. Kalau dia tak terima, itu kita kata itu dipilih pasal. Baik. Ustaz, kita kembali selepas ini untuk memberi ruang kepada laungan azan untuk menandakan masuknya waktu solat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Daripada kami seluruh warga kerja Bernama Radio 24 mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan kita kembali bersama dengan Ustaz Idris Sulaiman membincangkan topik kewajipan dan hak pemerintah serta kewajipan dan hak rakyat. Baik, kita cuba menerima seorang lagi pemanggil jika sempat. Tapi Ustaz, kita nak berkongsikan jika sekiranya Ustaz ada sedikit perkongsian ataupun pencerahan kenyataan-kenyataan daripada para ulama yang dahulunya daripada zaman-zaman baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan ketaatan kepada pemimpin dan juga tanggungjawab serta kewajipan kita sebagai rakyat terhadap pemimpin itu sendiri. Ustaz, silakan. Itulah apabila kita membincangkan tentang hubungan rakyat dengan pemerintah, apabila kita kata kita boleh apabila ada suara-suara yang mengatakan bahawa kita boleh keluar daripada ketaatan, kita boleh menentang pemerintah, harus kita bertanya kepada diri kita, kita sekarang sedang mengikut siapa sebenarnya?
kita mengikut telunjuk siapa? Agama yang mana kita tengah ikut sekarang ni? Apakah kita beriman lebih kepada agama demokrasi daripada kita beriman dengan agama yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah? Ini yang kita sepatutnya jawab secara jujur. Bahkan kalau kita lihat para ulama salafus salih kita, bermula daripada zaman sahabat sehinggalah kepada ulama-ulama besar yang lain, termasuk dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam besar kita iaitu Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada satu pun kenyataan daripada mereka yang membolehkan supaya kita menentang pemerintah. Tidak ada satu pun sepanjang 1400 tahun. Tidak ada satu pun kenyataan daripada ulama muktabar, ulama besar yang disepakati oleh seluruh umat Islam, keilmuan mereka, ketokohan mereka. Tidak ada satu pun yang membolehkan kita menentang pemerintah. Jadi akhirnya kita kena bertanya, kita ikut siapa sebenarnya? Bahkan kalau kita lihat Imam An-Nawawi, yang kita semua insya-Allah kita kenal bahawa dia di antara ulama terkenal di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam dia mensyarahkan sahih Muslim, dia mengatakan bahawa secara berterus terang Imam An-Nawawi kata, dia kata ulama telah ijma' tentang kewajipan taat kepada pemerintah walaupun mereka itu fasik dan zalim. Ulama telah ijma'. Ijma' maknanya persepakatan bahawa wajib taat kepada pemerintah walaupun mereka fasik dan zalim. Cuma kita nak kata, adakah pemerintah kita sudah sampai sebegitu sekali? Ini satu dakwaan juga yang perlu kita lihat dan kita kena jawab. Jangan kita menzalimi. Kita kata pemerintah zalim, akhirnya kita menzalimi dia dengan kita meletakkan dakwaan-dakwaan yang tak berasas. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana permusuhan kita, kebencian kita sampai tidak berlaku adil. Allah kata, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kamu berlaku adil kerana itulah yang lebih hampir kepada ketakwaan. Ya. Bahkan satu contoh yang saya nak berikan. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang dikenali sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua mengaku bahawa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejauh mana perpegangannya kepada kita dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Imam kita, iaitu yang lebih gelar bahawa ulama yang pertama yang mendapat gelaran Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad. Dia telah dizalimi oleh 3 orang khalifah, iaitu Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, secara berturut-turut tu. Selepas Imam Ma'mun meninggal, datang Al-Mu'tasim, lepas tu datang Al-Wathiq. Kesemua mereka telah menyeksa dan telah memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal kerana ada fitnah yang mengatakan tentang Al-Quran itu makhluk. Satu permasalahan agama. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diseksa dan dihumban ke dalam penjara. Imam Ahmad, dia seorang ulama, seorang tokoh. Anak murid dia ribuan. Mereka datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, dia orang kasihan kepada Imam Ahmad. Dia kata, sampai bila kau nak sabar? Tapi kita lihat tidak ada sepatah pun daripada Imam Ahmad membolehkan untuk anak-anak murid dia yang sampai ribuan untuk keluar menentang. Tidak diapi-apikan anak-anak muridnya. Okey, jom kita tentang pemimpin ini. Tidak sekali. Sebaliknya dia terus sabar dan mengambil pahala daripada kezaliman ketiga-tiga orang khalifah itu. Maka hasil daripada kesabaran itu, dia dijulang sebagai seorang ulama dan diberikan gelaran Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya dapat harapkan begini, contohnya dalam bentuk yang bulat. Jika sekiranya Imam Ahmad ini risau sebenarnya, jika sekiranya beliau mengapi-apikan anak muridnya, beliau akan lebih mengumpul dosa daripada pahala bersabar itu sendiri. Barakallahu fiik. Memang itu hikmah dia sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Idris Sulaiman, Wakil Sekretariat Ilmuwan Malaysia atau ILMU, membicarakan diskusi untuk edisi Bicara Negara Khamis hari ini, kewajipan dan hak pemerintah serta kewajipan dan hak rakyat. Terima kasih Ustaz. Kita kembali selepas ini ke Mas Kini Berita 5 Utama.